Assalamualaikum, Cikgu harap murid-murid semua sihat dan bersedia memulakan pembelajaran kita hari ini. Okay. Kemahiran kita hari ini adalah membundarkan nombor hingga ratus ribu terdekat dan melengkapkan pelbagai pola nombor secara tertib menaik dan menurun. Topik nombor bulat hingga sejuta, standard kandungan pembundaran dan pola nombor. Standard pembelajaran membundarkan nombor bulat hingga ratus ribu terdekat dan melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun. Rujukan buku teks muka surat 16 hingga 18. Objektif pembelajaran di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid akan dapat membundarkan nombor hingga ratus ribu terdekat menggunakan pelbagai cara yang telah dipelajari dan melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun dengan betul. Lihat contoh dari buku teks muka surat 16, contoh 1A. Okay. Kemahiran bundar nombor. Okay. Cara ni adalah cara satu iaitu menggunakan garis nombor. Okay. Kita lihat pada contoh yang diberi. Yang berikut ialah pengeluaran getah di dua buah negeri pada tahun 2018. Selangor 241,494 kilogram dan Melaka 264,405 kilogram. Okey, apakah soalan yang dikehendaki? Bundarkan 241,494 kepada 10,000 terdekat. Ini kata kunci bagi soalan ini. Bundarkan nombor ini kepada. Okey, ini yang penting. 10,000 terdekat. Kita mesti lihat nilai tempat 10,000. Okey, langkah pertama, bina garis number. Kemudian tulis dulu 240,000 di sebelah kiri garis nombor dan 250,000 di sebelah kanan garis nombor. Kemudian tulis, pastikan di mana kedudukan nombor asalnya. Okey. Kenapa ditulis 40,000? Kerana soalan kita menghendaki kita bundar pada nilai tempat 10,000. 4. Okey. 4, digit 4 berada pada 10,000 menjadikan digit 4 ini 40,000 di sebelah kiri dan 50,000 di sebelah kanan. Okay. 241,494 terletak di antara 240,000 dengan 250,000. 241,494 hampir kepada 240,000. Sini kedudukannya. Dan hampir kepada 240,000. Oleh itu 241,494 menjadi 240,000 apabila dibundarkan kepada 10,000 terdekat. Okey, kamu dah faham cara membundar guna garis nombor? Untuk menguji kefahaman kamu, lihat contoh di muka surat 16, contoh 1B dan cuba jawab sendiri. Seterusnya, lihat contoh dari buku teks muka surat 17. Contoh 2. Okey, ini gambar rajahnya. Okey, masih lagi dalam soalan pembundaran. Dan cara yang ditunjukkan, cikgu namakan cara 2, menggunakan kaedah kaya miskin. Okey, lihat contoh soalan. Bundarkan 218,300 cm kepada 10,000 cm terdekat. Okey, kata kuncinya bundarkan dan 10,000 cm terdekat. Bundarkan dan 10,000 cm terdekat. Langkah pertama kita salin nombor atau soalan yang diberi. Okey, kenal pasti digit pada nilai tempat 10,000. Digitnya 1. Langkah kedua, kenal pasti digit yang berada di sebelah kanan 10,000.
Okey, sebelah kanan 10,000 digit 8. Okey, lihat sini. Digit 8 di kanan melebihi 5. Okey, jika melebihi 5, tambah 1 kepada digit 10,000. Okey, digit 8 di kanan melebihi 5. Kita tambah 1 pada 10,000. Okey, kemudian kita salin balik jawapannya. Okey, 1 tambah 1, 2. Sekarang ni nombor yang asal ditulis 2. Jadi 2, 2. Kemudian apa kita nak buat? Digit selepas 10,000. Okay, ada berapa digit selepas 10,000? Ada 4 digit. Maka kita tulis sifar sebanyak 4 kali. Okay, digit selepas 10,000 dijadikan sifar. Okay, ni 10,000 digit yang dibundarkan. Digit selepasnya menjadi sifar. Okay, jadi 218,300 cm menjadi 220,000 cm apabila dibundarkan kepada 10,000 cm terdekat. Baik, ini tips yang cikgu berikan dan mesti kamu hafal berkaitan dengan yang ini. Digit 8 di sebelah kanan tambah 1. Okey, kamu juga boleh baca di sini dan dari sini cikgu ringkaskan menjadi begini. Jika digit di sebelah kanan sifar hingga 4, cikgu namakan dia kumpulan miskin dan tambah sifar pada nombor yang dibundarkan. Manakala jika digit di sebelah kanan 5 hingga 9, cikgu namakan kaya, kita tambah 1 pada nombor yang dibundarkan. Jadi, okay, digit yang dibundarkan, digit 1 tadi pada 10,000. Sebelah kanannya 8. 8 berada dalam kumpulan kaya. Sebab itulah kita tambah 1 pada 10,000. Okey. Baik, kita lihat contoh seterusnya dan yang ni kamu mesti hafal untuk kita lihat contoh seterusnya. Okay. Cara 2, bundarkan nombor 500, 3,496 kepada ratus ribu terdekat. Okay, menggunakan cara kaya miskin, kamu salin soalan 500, 3,496. Okey, lihat digit ratus. Okey, ratus, digit 4 pada ratus. Kemudian lihat digit sebelah kanan. Sebelah kanannya 9. Mu kata digit di sebelah kanan, nombor dibundarkan adalah kaya. Apabila kaya, kita perlu tambah 1 pada nilai tempat ratus. Jadi, seterusnya 1 tambah 4 jadi 5. Digit selepas dibundarkan sifar-sifar dan salin balik digit yang asal 503. Jadi, jawapannya adalah 503,500. Seterusnya, contoh 2 lagi. Bundarkan nombor 347,695 kepada ratus ribu terdekat. Salin gunakan cara kaya miskin. Salin nombor. Okey, kenal pasti digit ratus ribu? 3. Lihat digit sebelah kanan. 4. Kalau 4 apa mu kata? Digit 4 di sebelah kanan. Nombor dibundarkan adalah miskin. Jika miskin, tambah 1 pada nilai tempat ratus ribu. Okey, sifar tambah 3. Sifar. Digit seterusnya ditulis sifar, sifar, sifar. Dan jawapannya adalah 300,000. Seterusnya, bundarkan nombor 241,494 kepada 10,000 terdekat. Kali ini kita gunakan cara 3. Cara garis nombor atas bawah. Okey, tulis nombornya. Kenal pasti digit. Okey, ini yang dinamakan garis atas bawah. Okey. Macam mana nak buat garis atas bawah? Letakkan garisan di tengah-tengah nombor. Tuliskan sifar hingga 4 di sebelah atas. Tuliskan 5 hingga 9 di sebelah bawah. Okey. Ini atas, ini bawah. Kemudian, kenal pasti digitnya nak dibundarkan. 10,000. Garis 10,000. Kemudian, apa kita nak tulis? Tulis 4 jadi 40,000 di sebelah atas. Di sebelah bawah jadi 50,000.
4 jadi 5, 50,000. Kemudian, kenapa digit di sebelah kanannya 1? 1 di mana? 1 di sebelah atas. Okey, Ana kata digit 1 berada di sebelah atas garisan. Jadi kita guna nombor atas ya. Okey, ini nombor atasnya. Jangan terus tulis jawapan macam ni. Dan mesti letak dulu digit 2. Jadi tuliskan jawapannya 240,000. Contoh seterusnya, bundakan nombor 172,536 kepada ribu terdekat menggunakan cara 3 garis nombor atas bawah. Okey, salin numbernya. Salin garis nombor atas bawahnya. Tulis atas, tulis bawah. Okey, kenal pasti digit yang dibundakan. Kat mana ribu? Okey, gariskan ribu. 2. Okey, digit 2. Lepas tu apa kita nak buat? Tuliskan. 2 jadi 2,000. Bawah jadi 3,000. Okey, lihat digit sebelah kanan. 5. Okay, 5 berada di bawah. Ana kata apa? Ana kata digit 5 berada di sebelah bawah garisan. Jadi kita guna nombor bawah. Jangan terus tulis jawapan. Salin balik digit di sebelah kirinya. 17. Jawapannya 173,000. Okey. Dah dapat 3 cara membundakan nombor. Jadi kamu pilih cara mana yang sesuai dan kamu rasa mudah untuk kamu menjawab latihan pembundaran nanti. Seterusnya, kita masuk kemahiran pola nombor. Okey, buku teks muka surat 12. Apa itu pola nombor? Susunan nombor mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, kemudian lihat contoh 1A. Okey, contoh 1A. Nombornya adalah daripada nombor kecil kepada nombor yang lebih besar. Bermakna pola nombor ini tertib menaik. Okey. Setiap nilai nombor bertambah 8. Macam mana kita nak tahu dia bertambah 8? Okey, kita tengok ya, pada digit yang berwarna merah. 10, 8, 26, 34. Jadi 10 tambah 8. Jadi 18. Jadi nombornya akan berubah menjadi 210 menjadi 218. Jadi untuk pola, inilah jawapan yang perlu ditulis. Ini pola nombor tertib menaik 88. Seterusnya contoh B, daripada 503 405 menjadi 903 405. Okey, daripada nombor kecil kepada nombor besar. Pola nombor ini tertib menaik. Okey, menaik berapa? Menaik 1,000. 1,000. Macam mana kita nak tahu 1,000? Kita tengok pada nilai tempat. Minta maaf ya. Polanya menaik 100,000, 100,000. Lihat di sini. 500,000, 600,000, 700,000, 800,000. Untuk dapatkan nombor pertama kepada nombor kedua, ambil nombor pertama, tambah 100,000, akan dapat nombor yang kedua. Daripada nombor yang keempat, nak dapatkan nombor yang kelima, ambil nombor keempat, tambah nombor 100,000, akan dapat jawapannya 903,405. Okey, seterusnya tengok C. 127,049, 128,049 dan seterusnya. Okey, 127,409, 128,409, 129,409. Pola nombornya adalah tertib menaik. Naik berapa? Bila tertib menaik, mestilah tambah. Tambah berapa? Tambah 1,000. Macam mana kita nak tahu tambah 1,000? Ni, lihat ni. Digit ribu. 7, 8. Jadi, 7,000, 8,000. Bermakna, nombor ini menaik 1,000, 1,000. Okey, kalau kita tak pasti, kita boleh guna operasi tolak macam ni. Ambil nombor 128,049, tolak 127,049, nilainya adalah 1,000. Bermakna pola nombor ini menaik 1,000, 1,000. Okey. Okey, tertib menaik bertambah 1,000. Pola nombor ini tertib menaik 1,000, 1,000. Okey, apakah nilai digit bagi A?
Macam mana nak dapat digit bagi A? Macam mana nak dapat nilai bagi A? Okey, senang saja. Kita dah tahu pola ni naik 1000. Jadi ambil nombor 129,049 tambahkan dengan 1000. Jadi jawapannya adalah 130,049. Seterusnya, pola nombor tertib menurun. Cikgu bagi contoh tertib menurun. Apakah pola nombor bagi nombor di bawah? Okey, lihat nombornya. Kenapa dia menurun? Tengok ni. Nombor yang berturut-turut ni. 17350 sifar dan 217,250. 217,050. Nombornya semakin kecil. Jadi, nombor ini adalah tertib menurun. Okay, langkah pertama. Okay, kita lihat. Menurun pada nilai tempat ratus. Bermakna jika menurun, ia adalah tolak 100. Okey, tolak 100. Okey, kemudian lihat. Bagaimana kita nak dapat tolak 100 kalau tanpa membandingkan nilai digit? Okey, ambil nombor yang ketiga. 217,350 tolak 217,000. Minta maaf. Ambil nombor yang pertama, yang kedua. 217,350 tolak nombor ketiga 217,250, nilainya ada 100. Bermakna jika turutan menurun, operasinya adalah tolak 1000. Nombor kedua tolak 1000, dapat nombor yang ketiga. Seterusnya, ini adalah pola tertib menurun. Digit ratus berkurang 100. Ini pola tertib menurun 100, 100. Inilah jawapannya. Ini pola tertib menurun 100, 100. Baik. Apa nombor yang sepatutnya ditulis di dalam kotak A dan B? Okay. Untuk kotak A, kita ambil nombor yang kedua, iaitu ditambahkan 100. Kenapa tambah? Kerana nombornya berada di sebelah kiri. Okey, untuk turutan menurun, nombor di depan lebih besar daripada nombor di belakang. So, kita kena tambahlah nak dapat nombor besar. Okey, jadi jawapannya adalah 217,450. Apakah nombor pada kotak B? Okey, untuk dapatkan nombor di kotak B, 217,250 tolak 100. 217,250 tolak 100. Jawapannya 217,150. Kenapa tolak? Sebab nombor yang keempat lebih kecil daripada nombor yang ketiga. Untuk mendapatkan nombor yang lebih kecil, kita mesti tolak. Okey. Seterusnya, jangan lupa kawan-kawan, buat latihan dalam lembaran kerja di sebelah yang cikgu dah bagi dulu tu. Dah siap? Ambil gambar, hantar dalam grup Telegram, kemudian tampal dalam buku matematik 1. Ini soalan pembundaran, ini soalan pola nombor. Seterusnya. Okey. Upin Ipin kata buat latihan pengukuhan dari buku teks dalam buku matematik 1. Okey. Untuk latihan ini, muka surat 18. Untuk latihan ini, muka surat 13. Okey, seterusnya. Apa? Kucing ini cakap. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu harap kamu dah faham dan kamu gunalah ketiga-tiga cara pembundaran. Pilih 3 cara pembundaran, pilih satu mana yang rasa senang dan gunakan langkah-langkah yang cikgu ajar tadi untuk mencari dan menulis pola nombor. Okey, sekian. Terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.